Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Pada malam ini kita berjumpa lagi dalam program Jom Singgah Wakaf Ilmi, yang mana pada malam ini kita berada pada siri yang kelima. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama mendengar dan menghayati satu topik yang begitu baik sekali. Dan bersama saya pada malam ini iaitu kita akan menampilkan dua orang anak muda. Dan sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu anak muda galik main game. Jadi bersama saya yang pertama iaitu yang dihormati Sir Muhammad Fikri Muhammad, dan yang kedua bersama kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil Sayuti. Assalamualaikum Ustaz berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dapat bersama-sama ruang masa pada program kita malam ini. Dan jazakallah kepada Ustaz berdua untuk kita sama-sama berkongsi idea pandangnya dan dapat kita memberikan input yang baik kepada para penonton kita berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada malam ini sebagaimana hamba sebut kejap tadi, iaitu anak muda galik main game. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan kedua-dua anak muda ini. Yang pertama yang dirahmati Sir Muhammad Fikri Muhammad, seorang pendidik, cikgu lah kita kata, dan dia merupakan imam atau ketua imam bagi salah sebuah masjid mukim di Pasir Mas, Kelantan. Mak Rata Ustaz, atau sama Rata tu imam. Imam muda lagi. Yang kedua Fadhil Ustaz Muhammad Sayuti, Muhammad Fadhil bin Sayuti, merupakan seorang tenaga pengajar di Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar, dan beliau juga merupakan seorang imam di salah sebuah masjid, namanya Masjid Sultan Abdul Jalil Kuala Kangsar. Dan beliau merupakan tenaga pengajar bagi Jabatan Bahasa dan Asasi di Universiti sebagaimana sebut ni, Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Jadi selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tajuk perbincangan kita pada malam ini amat-amat ditunggu oleh sekalian ramai, terutama sekali anak muda. Tak sabar nak dengar kepastian kedua anak muda ni tentang tajuk kita ni. Sebelum daripada itu, saya ingin memetik satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i ma la tarkuhu ma la ya'ni. Yang bermaksud, sebahagian daripada keindahan Islam seseorang iaitu meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kepada kita perkara yang baik untuk kita jadikan kita orang baik, iaitu kita mengamalkan satu budaya yang baik. Jadi permainan game ni, ataupun kita panggil game player ni, merupakan suatu fenomena baru dalam
masyarakat anak muda. Kalau dulu kita tengok anak muda ni mainnya dia main wagoroh, ada, ataupun main berdin nembok dengan buah tegur mangga, ataupun main-main yang luar biasa lah. Oleh kerana perkembangan teknologi, perkembangan kepintaran, termasuk anak muda kita ni, maka dia ada satu mainan baru. Namun mainan ini tidak asing, semua orang. Nah, khususnya kita tengok pada anak muda lah. Jadi anak muda ni kadang-kadang peringkat remaja tu sama sekali. Jadi kita nak bawakan isu ini ataupun perbincangan kita ini supaya pendedahan ataupun dekat kita dengan anak muda tentang mana yang mereka main. Dan kalau kita tengok program kita ni, kita buat bicara santai di atas wakaf lah. Jadi kalau tengok dulu anak muda atau wakaf gegar bunyi ataupun bising. Ya, masing-masing duk bercakap isu masing-masing. Namun sekarang kalau atau wakaf ataupun duk mana, dia tak ada suara. Masing-masing dengan tangan meeting ataupun pegang handphone ataupun apa-apa. Ya, kerana dia ada satu main ni. Ada. Walaupun mereka duduk ramai atau wakaf ko ataupun di mana saja, tapi tak bunyi. Tak bunyi. Jadi fenomena ini kadang-kadang mari berasa bimbang kepada kita, terutama sekali ibu bapa. Dia memberikan satu benda yang kata membimbangkan ni kerana mungkin galik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mulakan perbincangan kita pada malam ni, tajuknya anak muda galik main game. Kita terlebih dahulu menjemput Sir Fikri ni, Muhammad, untuk memberi sedikit pengenalan kepada kita. Apakah yang dikatakan game ataupun permainan atau apa-apalah yang berkaitan dengan hak kita nak bincang pada malam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusri selaku moderator kita malam ni, Ustaz Fadil, rakan panelis, dan juga terima kasih jugalah kepada penganjur sudi jemput amba. Sama-sama kita berbuah, orang panggil buah santai lah. Apapun mudah-mudahan kita buah ni walaupun santai, mudah-mudahan sampai gapo kita nak pesan, kita nak buah deh. Kita tak serius mana ni start tak? Kau lagu mana? Santai lah ke? Santai. Jadi bila kita cerita pasal game ni, orang muda hari ni kita kena sekadar yang hamba pun bukanlah pemain game yang betul-betul main. Tapi kita sebagai orang muda ni kita adalah juga main game. Tapi untuk kita cuba kenal dulu, dunia hari ni ada tiga istilah lah. Tiga istilah yang boleh kata kita kena tahu gapo benda, iaitu YouTuber, gamer dengan streamer. Tiga benda ni. YouTuber, gamer dengan streamer. Kita biasa dengar benda ni. Kita biasa dengar lah. Sebabnya mungkin kita duduk tengok internet. Okey. Pertama sekali YouTuber. YouTuber tu apa? YouTuber ni adalah personality YouTube yang ada akaun YouTube. Dia ada akaun YouTube dan dia akan post gapo-gapo yang berkenaan apa yang dia nak post dalam YouTube. Itu YouTuber. Orang yang ada akaun YouTube. Contohnya kalau kita tengok yang kita biasa dengar Syahmi Sazli. Ustaz biasa tengok juga tak Syahmi Sazli kan? Syahmi Sazli. Galik juga. Maksudnya demo-demo ni
kita biasa dengar. Ada juga kalau YouTuber di Malaysia ni, kalau Ustaz Abid Liu pun dia seorang YouTuber juga, dia ada akaun YouTube juga. Lepas tu kalau anak muda lah ni, antaranya Isa Sab ni lah, kiri ni. Muka macam, kalau ada boleh tengok gambar tu, dia Ustaz Abid Liu, Isa Sab, 3 orang tu. Ustaz Sata kita pun YouTuber juga. YouTuber juga. Siapa-siapa yang ada akaun YouTube tu, Sekali kita dia live tu ada kat ni. Ada juga. Ustaz Yusri ada juga. Ambo tak ada Ustaz Sata tu Ya. Maksudnya tu YouTuber. YouTuber tu orang ada akaun YouTube. Lepas tu seterusnya gamer. Gamer tu adalah orang main game. Orang main game tu siapa boleh main game. Siapa-siapa saja boleh main game. Ambo sendiri kalau ambo main game, ambo gamer lah. Siapa-siapa saja dia ni adalah sebagai pemain game. Kalau kita tengok dalam gambar tu kan, budak-budak muda ni kan main game, ada macam-macam lah, ada ramai-ramai, ada yang sore-sore deh. Dan yang ketiga tadi adalah apa tadi? Streamer kan? Streamer. So streamer ni apa dia? Streamer ni orang yang secara mudah kan orang buat live ataupun dia siar ke saluran dia dalam internet. Okey, dia kecek dan dia boleh siar ke gapo dia kecek. Dan kebanyakan lah ni sebab amal itu streamer tu dia gamer. Streamer tu dia gamer. Kalau boleh tengok dalam gambar tu, contohnya dalam gambar ni ada gambar bawah tu, mungkin tak nampak sikit. Ada gambar tu streamer. Streamer ni contoh streamer kalau kat Malaysia ni streamer gamer ni kalau sebut anak muda ni kenal belakang ni Solos. Solos ni nama sebenar dia Muhammad Faris Zakaria. Kalau dalam Malaysia ni setakat yang ambo tahulah, mungkin orang gamer tu dia lebih tahu jugalah. Tapi Solos ni anak muda, umur dia 27 tahun tak silap ambo baca. Dan dia punya pengikut dalam Facebook 2 juta. 2 juta dalam Facebook, pengikut dia dalam YouTube 1 juta lebih, pengikut dia dalam Instagram pun 1 juta lebih. Itu adalah gamer. Ni kalau kita nak tengok dari sudut peratusan jumlah pemain game seluruh dunia, sebab kita catch up hari ni pasal gamer lah, gamer. Tapi dia kait juga dengan streamer. Lepas ni kita cerita. Gamer ni pemain game. Kalau kita pernah tahu ataupun pernah dengar jumlah pemain game di dunia hari ni, pemain game yang aktif lah. Ni ambo baca daripada kajian daripada DFC Intelligence ni, sebuah badan yang mengkaji, menganalisa pasal game market dia berpusat di Amerika Syarikat lah. 40% penduduk dunia ni adalah pemain game yang aktif. Maksudnya ataupun dengan jumlah 3.1 bilion penduduk dunia ni adalah pemain game daripada 7.8 bilion penduduk. Maksudnya kalau kita nak kata ramai sangat. Ramai sangat. Jadi dengan ramai tu, adakah kita nak kata gapo ramai tu, adakah ramai tu buat benda tak molek kalau ke mana? Tapi kita kena tengoklah tu di dunia, di Malaysia sendiri. Kalau kita tengok di Malaysia, jumlah pemain game ini catatan ni mau dapat tu daripada Newzoo. Maknanya di sini ya ada pertama sekali orang main game ni ada dalam tiga-tiga sana. Ya, betul. Dari YouTube pun ada, betul. dalam nama gamer pun ada, dalam streamer pun ada. Maknanya tiga-tiga ni jumlah orang yang main ni ramai. Terlalu ramai. Terlalu ramai. Ini benda yang kita nak highlight kan. Maknanya benda ni telah menguasai manusia lah kita kata. Terutama sekali anak muda remaja. Okay, sila Sir. Maksudnya sikit lagi yang pasal pemain game di Malaysia tadi. Di Malaysia ni kalau ikut newzoo.com ni dia kata dalam 14 juta orang pemain game. Ni statistik ni tahun 2017 ni. 2017 ni kita kata bukan musim pandemik lah. Kalau kita ni musim PKP, kita rasa jumlah ni adalah meningkat banyak lagi lah. Nampaknya di Malaysia saja ni jutaan. Maksudnya mungkin puluhan juta lah kalau kita nak kata hari ni. Dan dari sudut peringkat umur yang terlibat dengan game ni,
Kalau kita tengok dalam statistik yang dikeluarkan oleh statistika.com ni, antara paling ramai yang terlibatnya adalah golongan muda. Golongan muda ia bermula daripada umur 10 tahun lagi. 10 tahun. 10 tahun. Tapi anak-anak kecil ni pun boleh dah main game. Ayatnya pemain game yang aktif ni bermula 10 tahun. Umur 55 pada juga. Tapi ramanya di peringkat muda ni lah. Orang muda. Mana statistik tahun 2017 start umur 10 tahun. Statistik ni tahun 2020 Ustaz. Ni tahun 2020 tu. Ni 2020. Mana ni dah lagi. Maksudnya nak ayatnya ramai sangat dari sudut pemain-pemain di seluruh dunia dan dari sudut faktanya ambo sendirilah kalau kita nak tengok benda tu dari pelbagai sudut kita boleh tengoklah. Tapi ambo nak ayatnya secara view-nya gitulah. Kalau kita nak tanya dari sudut gamernya hari ni boleh kita katakan ramai yang main game. Kalau tanya ambo, anak ambo sendiri ada juga main game anak ambo. Okey. So kita faham tu. Kita faham maknanya pengenalan kita berkenaan dengan game ini dia tu tiga benda. Tiga benda sebagaimana disebut oleh yang dihormati Sir Fikri Sani. Iaitu YouTuber, gamer dan streamer. Terima kasih Sir di atas penjelasan sedikit kepada kita pengenalan berkenaan dengan game ini. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kalau kita tengok dalam pengenalan dan pendedahan sedikit mereka terlibat dalam permainan permainan atas talian lah mudah kita kata kan. Online semua pasal ni zaman orang kena berlaku sebab online kena berlaku. Terutama musim pandemik masing-masing duduk rumah ni tak ada kerja buat apa ke duduk main perkara inilah salah satunya. Baik, kita akan berpindah kita dengar Ustaz Fadil pula. Baik Ustaz, kita tengok apa di bentang saat ni serendah seusia muda 10 tahun maknanya sudah mengenali ataupun mendekati game ini. Ini suatu gambar yang menggerunkan kita lah. 10 tahun maknanya kita diingat kanak muda ni kanak-kanak. 10 tahun ni kanak-kanak dan mungkin bawah lagi 10 tahun ada 7 tahun ada. Dan kalau kita tengok ni bukan statistik ni jumpa secara kebetulan. Anak baru lahir pun kalau tidak main game atas buaya dia teriak. Bila mak dia pasal game telefon letak depan dia nera siapa dengan gitu ya. Maknanya fenomena ni siapa begitu. Baik. Kita nak dengar Ustaz Fadil kupas sedikit lagu mana pendekatan Islam tentang perkara ini. Bagaimana Islam melihat acuan Islam bagi memberi penjelasan kepada kita mendekatkan benda ni supaya kita rasa tidak alergi, kita berasa tidak kekok, kita boleh sesuaikan. Dengan segala hormatnya Ustaz Fadil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yusri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah cara pada malam ni. Yang saya muliakan juga Ustaz Sir Fikri kita ni. Yang tadi sebenarnya suatu maklumat ataupun satu fakta yang sangat yang sangat akan mencorakkan tajuk perbincangan kita pada malam ni. Sebelum saya masuk kepada soalan Ustaz Yusri tadi, saya nak tambah sikit hak Ustaz Yusri sebut tadi, yang mana budak lah ni dengan gadget, dengan teknologi ni seolah-olah beranak-beranak tu pandang main telefon dah. Macam Ustaz Yusri sebut tadi, tak nira tidur kalau mak dia tak pasal lagu apa? Lagu kat telefon tu lah. Lagu kat lagu
DDM friend ke dak. Kucing apa, semut berlari, semut beratur hora-hori dak. Ataupun budak lah ni pun bila TikTok. TikTok soal lagi. Ustaz, jangan sebut lagi tu. Apa ni kita sebut. Ni ada juga budak tak. Mak dia letak je telefon depan muka dia sengih lah. Silap sebut. Jenis ambil gambar, jenis ambil gambar ada juga. Tak. Jadi banyak seolah-olah generasi umat lah ni dengan gadget ni beranak-beranak boleh buat main lalu dah. Anak saya umur 3 tahun pandai dah buka password. Itu password telefon tak sesuai dia buka, dia pergi buka. Dia pandai buka. Lepas tu dia boleh hafal pula kita punya password, nombor-nombor. Nak royaknya Allah bagi untuk generasi learning ni, dia punya kemampuan minda tu kepada teknologi ni memang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau zaman dulu ulama dengan ilmu, dengan hafalan. Tapi zaman learning ni main teknologi pula. Bukan celik IT saja yang salah dia ni. Tapi sebenarnya potensi tu ada. Allah bekalkan, cuma kegunaan tu mana. Kemungkinan juga kalau kita tengok, kalau macam Ustaz sebut tadi, tak boleh tidur dengan tak ada telefon. Sebenarnya kalau bagi saya sebelum kita masuk kepada soalan tadi, sebenarnya pengaruh paling utamanya mak lah. Kalau mak tu masa anak dalam perut duk main telefon dah, dia tubik-tubik dia biasa benar lah. Ya, tak boleh lari dah benda tu. Nah, kalau mak dulu dia baca surah Yusuf, dia baca Al-Fatihah banyak-banyak, baca Qul Huwallah, selawat. Mak lah ni dia duk lebek sebek tu, tak boleh nak gerak mana tu, dia main telefon. Jadi bila anak tubik dengan telefon tu jadi biasa. Jadi benda tu sebenarnya kait. Jangan kita nak nak tu dengan generasi sangat. Tapi sebenarnya betul lah Nabi sebut kan, sebab orang tua lah yang akan mencorakkan anak dia nak jadi Yahudi ke Nasrani ke apa ke. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dari sudut pandangan Islam, game ke YouTube ke, kita kata Ustaz sebut tadi TikTok ke, semua tu sesuatu yang berunsurkan hiburan. Benda tu dikatakan sebagai hiburan. Hiburan ni benda yang boleh katakan fitrah bagi manusia, suka kepada hiburan. Dia banyak jenis hiburan, sama ada melibatkan fizikal, kita bermain, kita bersukan. Kita tahu kan ada cerita riwayat yang mana apabila Nabi pernah berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi lumba lari. Masa mula-mula nak berlumba tu, 1, 2, 3, pop, naik, lari, pecuk. Mula-mula Nabi duduk depan. Lepas tu Nabi buat slow, tiba-tiba Siti Aisyah pun letah. Menang ke Siti Aisyah. Sebab apa? Gembira, nak mengembirakan. Itu maknanya hiburan. Ada juga bergembira dengan dengan bermain panah. Itu ikut suasana zaman lah. Ada bergembira dengan main anak patung. Dan zaman lain ini bergembiranya dengan permainan yang berbentuk gadget. Jadi hiburan. Hiburan-hiburan ni macam mana? Kalau kita tengok dalam Islam, hukum asalnya harus. Cuma kita tidak nak sebut harus tu sampai satu tahap yang mana benda tu macam beres, boleh main. Dia Islam ni dia bukan nak cut terus ataupun dia bebas terus. Islam ni dia memberi panduan. Cuma kan Nabi ada sebut kepada Sayyidina Hanzalah. Nabi sebut apa dia? Ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda dzikri la safahatkumul malaikah hatta tusallima 'alaikum fit turqi. Nabi kata, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan dunia, Nabi kata. Ada masa untuk urusan ibadat. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti kamu ingat kepada Allah selalu. Nabi kata kalau hati kamu ni dapat ingat Allah selalu, maka sebetulnya kamu ni akan bersalaman dengan para malaikat. Malaikat akan bersalam dengan kamu, memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Kalau setiap waktu kita ni, Nabi kata yang pertama, biasalah kita hidup ni ada kita akan sibuk dengan urusan dunia dan ada kita akan sibuk dengan urusan akhirat. Ingat kita, ingat kepada Allah, ingat kepada hari kiamat, selawat dan sebagainya, zikir lah. Ada masa kita ingat dunia, ada masa kita ingat akhirat. Nabi kata, kalau kamu dapat ingat kepada Allah selalu, zikir selalu, maka kamu ni sebenarnya duduk jalan dengan malaikat dah.
Kamu duduk bersalaman dengan malaikat di mana-mana kamu. Malaikat kirim salam pada kamu. Malaikat bersalaman, memberi salam kepada kamu. Jadi di sini nak menunjukkan hiburan, urusan dunia adalah sesuatu yang kita kata biasa, memang ada pada kita. Cuma tinggal saja Islam kita ni dia mengatur. Nabi ada bagi satu isyarat lah. Nabi kata apa? Nabi kata apa dia? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana seringkali dilupakan oleh manusia. As-sihhatu wal firaq. Nabi kata, sihat, masa lapar. Ada dua nikmat yang Allah beri pada kita yang mana seringkali manusia itu lupa tentang dua nikmat besar ni. Apa dia? Nikmat sihat. Nikmat sihat, nikmat masa lapar. Sihat, ada masa lapar. Kalau tak ada sihat, tak ada masa lapar, tak boleh nak main game. Tak ada sihat, tak ada masa lapar, tak boleh nak main, tengok YouTube, tengok cerita, duk galik-galik, tengok Facebook, main. Sebab apa? Ada sihat dan ada masa lapar. Kalau sihat, tak sihat. Tak sihat nak buat agama. Kalau tak ada masa lapar, macam mana dia nak meralikkan diri dengan hiburan? Baik. Jadi dua benda ni akan dilupa, akan kita ingat apabila nikmat tu diangkat ataupun ditiadakan daripada diri kita. Bila sakit baru nak aduh-aduh, masa sihat tidak nak mengatik, tidak nak ingat Tuhan, tidak nak buat benda yang bermanfaat. Bila sakit, barulah nak ingat Tuhan. Bila sakit tak ada dah. Tapi cuma orang lain ni pelik dah. Kalau kita tengok orang duk nunggu dekat di pusat kuarantin tu, pergi telefon belakang tu. Kan Ustaz? Nah, orang duduk di pusat kuarantin tu, nak jumpa hak pergi tasbih pengaji Quran ada, tapi banyak hak pergi telefon lagi lah. Maknanya dia habiskan masa dia kena kuarantin tu, hiburan juga. Sedekah Allah tengah uji dia dengan sakit. Ni dunia kita lah ni. Untuk mukadimah setakat tu dulu Ustaz. Ustaz Yi, beres dah. Hamba lepas dulu. Terima kasih kepada Ustaz Fadil. Satu penjelasan yang ya. Beres tu. Baik, para penonton yang rahmati Allah Ta'ala, jelas kepada kita bahawa pada pandangan Islam, game ni termasuk dalam perkara harus. Dia berkaitan dengan benda hiburan. Jadi dalam Islam, hiburan merupakan satu elemen yang tidak ditinggalkan oleh Islam. Bahkan Allah SWT sendiri menciptakan manusia ni sekali dengan package iaitu mempunyai nilai fitrah. Iaitu fitrah manusia ni dia nak kepada hiburan. Jadi sebagaimana Allah SWT tunjukkan hiburan kepada kita manusia, dengan Allah Ta'ala ciptakan langit dengan penuh cakrawala, bulan, bintang dan sebagainya. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan haiwan, tumbuh-tumbuhan, kemudian air terjun, ada air tasik, laut dan sebagainya. Ini merupakan suatu perkara yang menghiburkan manusia. Namun apabila manusia makin lama makin diberikan ilmu, maka manusia mencipta di atas ciptaan Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala anugerahkan idea menciptakan dalam bentuk gadget. Jadi gadget ni termasuk dalam hiburan. Maknanya benda yang dibenarkan oleh agama. Baik. Kita berpindah kepada Fikri. Baik, kalau kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Fadil berkenaan dengan pendekatan Islam ataupun penjelasan Islam tentang game ni adalah suatu benda yang harus. Jadi bila benda harus ni, dia boleh mencaratingkan pelbagai benda. Dalam main game ni, setengah orang bila kata game dia nampak negatif. Jadi hak positif tu mungkin tenggelam. Kalau kita nak cerita hal negatif, masa terbuang, kemudian akal. Dan ada satu statement yang keluar
pembaziran. Anak dia galik main game, siapa dia kena bayar, dia bayar sehinggalah ayah ni berhutang kena jual kereta untuk bayar apa ni statement anak main game sebanyak banyak ribu lah. Tu baru satu kes. Dan mungkin kes yang lain siapa mereka berhutang, siapa mereka apa ni jadi macam-macam. Dan mungkin saya boleh tambah lagi iaitu kesan daripada gamer ni ataupun apa-apa kepada kehidupan. Sama ada diri, harta, masa, ada. Jadi saya boleh cerita kepada kita kesan buruk dan ada juga kesan baik. Jadi hak baik tu nak kenal, nak dengar lagu mana daripada main game ni jadi baik. Dipersilakan Sir. Okey. Terima kasih Ustaz Yusri, Ustaz Fadil. Jadi ambo tertariklah bila Ustaz Fadil cerita sebut berkenaan dengan apa ni kisah di zaman Nabi SAW tu kan, macam mana Nabi bermain. Maksudnya fitrah kita manusia ni kita perlukan kita panggil gembira lah, gembira. Dan bila Ustaz Yusri tanya berkenaan dengan keburukan dan kebaikan ni, ambo rasalah ambo kalau nak cerita keburukan tu kita sendiri boleh tengok dan boleh tahu secara panggil orang ramai ni. Kalau kita tanya game tu mungkinlah kebanyakan orang-orang yang apa ni tak tahu benda tu, dia akan kata benda tu negatif lah. Cuma dari sudut kebaikan tu sebenarnya kalau kita kaji, kita baca lah sikit pasal game, kita cuba baca, dia banyak kebaikan yang orang bermain game ni. Apa pun permainan apa pun, Amo nak start dengan satu poin ni lah. Poin ni penting Amo rasa sebelum Amo pergi kepada kebaikan tu. Boleh tak dah? Poin ni adalah gapo-gapo pun kita kena ada kawalan lah. Maksudnya bila Amo cerita kebaikan ni, dia tak boleh lari daripada pengawalan. Okey, jadinya kebaikan yang pertama sekali adalah bila Ustaz Fadil sebut pasal apa ni main tadi untuk apa ni gembira kan, gembira. Sebenarnya mengikut kajian, orang main game ni dia boleh meningkatkan mood gembira dan mengurangkan sifat hyperaktif kanak-kanak. Sebenarnya ada kajian dibuat oleh Dr. Andrew Parvesky ni terhadap 5,000 orang kanak-kanak. Dia main game sekurang-kurangnya lah selama 1 jam. Dan didapati mereka ni lebih gembira, kurang hyperaktif dan lebih mudah bergaul dengan orang di sekeliling berbanding mereka yang langsung tidak bermain game. Ni kajian deh. Ambo bukan kata ambil petik mana-mana. Memang kajian dibuat. Memang budak main game tapi katanya dengan kawalan lah. Dengan kawalan, dia ni lebih gembira. Lebih gembira dan kurang hyper. Tidak stres. Tidak stres. Dan kalau kita nak kata keburukan itu stres. Keburukan itu stres. Tapi mokok dia pula stresnya. Ya. Tapi ada kata Ustaz kalau gitu kita win by game kan habis lah. Bukan gitu maksudnya kita kata bukan game saja kali kita nak kata stres dah. Learning kali kita kata galik, WhatsApp boleh galik. Kali kita nak kata galik dah. Kita boleh tengok kes WhatsApp pun ada juga orang boleh bergaduh. Kes Facebook ada juga orang boleh bergaduh. Galik main Facebook, galik main WhatsApp, galik main gapo-gapo pun tanpa kawalan. Poin yang sebut, ingat biar kita jangan lari daripada poin tu kan. Tapi nak ayatnya memang ada kebaikan dia. Dan ada. Yang kedua faktanya orang main game ni dia kata lebih cepat berfikir dan membuat keputusan. Kajian sekumpulan pengkaji daripada Universiti Rochester ni diketuai oleh Profesor Dan Bevilier ni, dia menjalankan satu kajian dan responden dia ni antara 18 hingga 25 tahun untuk bermain game selama adalah dia bagi
Dan mereka mendapati bahawa Ya. peserta yang bermain permainan dipanggil Call of Duty dan Unreal Tournament ni berkeupayaan membuat keputusan 25% lebih pantas berbanding kumpulan yang diminta bermain game yang berentak perlahan. Jadi nak ayatnya bila main game ni, kalau ikut kesesuaian game tu, dia boleh sebenarnya merangsang otak tu berfikir dengan cepat. Ambo rasa ambo ada saing di sekolah. Ni pengalaman ambo sendiri deh. Saya ambo di sekolah dulu. Dia ni seorang pemain game. Dia sangat suka main game. Dan apa yang ambo tengok dia ni main game, dia selalu main game dan main game banyak dan dia menjaga disiplin dia lah main game pun. Tapi nak ayatnya sekarang ni dia menjadi seorang yang berjaya lah. Seorang yang berjaya menjadi seorang pegawai besar lah di apa ni PTD. Tapi nak ayatnya lo ni pun dia masih lagi bermain game. Tapi nak ayatnya ada kesan yang baik itu dia ni boleh kalau ngaji dia ada dia punya latihan minda dia tu. Orang panggil latihan minda. Itu kajian yang dibuat dan juga ada pengalaman yang baik. Anda rasa kalau nak cerita lagi boleh tambah soal lagi point. Boleh tak? Soal lagi point. Soal lagi Point kebaikan lah ni. Dia kata mengurangkan keinginan terhadap makanan, dadah dan seks. Di sekumpulan ahli psikologi di Queensland University of Technology, dia menjalankan kajian terhadap 31 orang pelajar dan dipecahkan kepada kumpulan di mana setengah kumpulan tu dikehendaki bermain game Tetris. Dan diminta setiap melaporkan tahap keinginan terhadap 3 perkara. Kumpulan yang bermain Tetris ni didapati kurang keinginan terhadap perkara-perkara tersebut. Orang kata lo ni kak, kalau kita bahasa mudah kak, daripada kita duduk biar anak muda duduk main luar, main motor contoh main motor, baik dia main game sebab dia dalam rumah. Tapi dengan kawalan lah. Maksudnya dia kurang je. Kalau kita nak pandang dari sudut positif, kita boleh kawal kita punya adik kita, dia berada dalam kawalan kita. Kalau anak ambo sendiri dia main game, tapi dia main game dalam handset ambo lah. Maksudnya dia main game dalam handset kita, kita nak guna, kita royak lah, kita nak ambil dan kita pun dengan kawalan lah. Tapi sekadar itulah dari sudut satu sudut. Sir Fikri. Ya saya. Sir Fikri. Sir Fikri. Ya Ustaz. Dengar ke? Sir Fikri. Saya tertarik ni sebut ni berkenaan dengan kebaikan sebahagian main game ni boleh mengurangkan perkara sosial. Ini suatu benda kata benda yang kata kita tahu kan. Orang nampak main game ni rosak penuh ni. Jadi sejauh mana tu Sir Fikri dia boleh mengelak daripada perkara-perkara sana. Boleh mengurangkan rasa naluri bercinta kalau kita kata. Sosial. Cuba jelas sikit lagi. Maksud Ana lagi ni, terima kasih Ustaz. Ana maksud Ana gini. Kita cuba alih fokus dia. Kita tak tahu kalau anak kita main. Kalau belak dia main luar, kita tak boleh tengok dia main. Dia panggil usia yang garah-garah kan? Betul Ustaz. Maksudnya kalau dia main luar, kita tak boleh nak tahu dia main dengan siapa. Dia main dengan siapa. Tapi sekurang-kurangnya fokus dia tu daripada pergi kepada benda tak baik, kita pergi kepada game ni dengan kawalan kita. Syaratnya kawalan kita dapat mengurangkan risiko dia tu untuk terdedah kepada aktiviti luar. Aktiviti yang kita tak boleh nak kawal. Maksudnya kalau dia main game biasanya banyak budak main dalam rumah. Mungkin ada juga main luarnya. Ustaz ada main luar. Tapi nak ayatnya bila main game ni budak banyak berada di rumah. Kalau kita duduk kata dia buang masa, mungkin buang masa kalau dia memang betul-betul
duk 24 jam duk main game, tok mikir kau benda-benda yang wajib, yang apa semua tu, itu memang satu benda yang kita kena akui, dia memang kita kena larang benda gitu. Tapi nak kata game ni satu benda yang negatif, hamba sendiri hamba tidak melihat gitulah. Hamba melihat ada kebaikan-kebaikan yang kita kena tengok. Ustaz Yusri. Okey. Hamba sambung sikit dah. Hamba sambung sikit. Berkenaan dengan kebaikan bermain game tadi, iaitu apa pun yang kita nak buat, kita kena tengok bagaimana kita mengawal dia lah. Mainan apa pun pada pandangan hamba sendiri, mainan gapo pun dia boleh jadi negatif. Tapi kalau kita tidak kawal, kalau kita tak kawal, gapo pun boleh jadi negatif. Facebook boleh jadi negatif. WhatsApp boleh jadi negatif. Apa kita sebut lah ni? Kalau kita nak panggil apa ni, TikTok. Kan Ustaz Fadil TikTok tak? Hamba sebut TikTok boleh Ustaz Fadil? Hamba sebut TikTok sikit. Dulu kalau cerita-cerita buat TikTok dulu, masa mula-mula timbul TikTok dulu, hamba sendiri kata, apa main TikTok ni? Tapi learn ni. Ustaz Fikri. Ustaz Fikri. Ya. Saya boleh sebut contoh game yang dikatakan baik tadi, dia contoh game yang rosak. Jadi apa ni, aplikasi game tu. Contoh game apa yang kata boleh mempercambuhkan minda, apa ni, menggalakkan, contoh boleh satu dua, supaya apa ni kita boleh jelas lagi. Ada. Contoh game ni kalau hamba nak sebut, sebenarnya dia terlalu banyak game, tapi kalau hamba nak sebut contoh yang budak-budak duk main lah ni, dia panggil Mobile Legend. Mobile Legend ni dia lebih kepada strategi lah. Strategi dan macam mana kita nak bila bermain secara kumpulan, dia melatih untuk teamwork, apa panggil, kerjasama. Okay. Dan benda tu salah satu contoh lah. Tapi pada pandangan hamba nak ayatnya, game gapo pun kalau dia tidak guna dengan cara molek, dia akan jadi negatif. Tapi adalah dia punya batas-batas dia. Kalau game tu macam menghina agama ke, ataupun apa ni, terlalu banyak unsur lucah tu, memang hak tu kita kata tak payah main lah. Tak payah main. Tapi setahu hamba lah. Tetapi lebih adilnya, orang gamer betul tu dia lebih tahu. Cuma pada pandangan hamba tu, game apa-apa pun dia ada dia punya input yang baik, ambil yang baik tu. Jangan ambil yang tak baik. Kalau nak sebut contoh tu, hamba sebut gitu lah. Boleh hamba sebut. Kalau nak tanya lebih detailnya, mungkin budak-budak main game dia lebih tahu. Yes, sir. Satu lagi, dia ada bahasa gamer ni. Dia ada bahasa sama dia. Bila orang apa ni, player kan, gamer ni dia ada bahasa dia. Contoh kita tengok game Ustaz tidur kan. Sekali dia live 10,000 ni. Dia ada gang, dia kata, hi gang, maknanya satu bahasa dia. Apakah dengan bahasa tadi tu dia boleh apa ni membina satu networking yang positif? Betul Ustaz, betul sangat. Faktor bahasa ni dia memang sangat-sangat memberikan kesan lah. Sangat memberi kesan. Tapi bila Ustaz sebut pasal Ustaz tidur tu, hamba sebenarnya 2-3 minggu ni hamba jadi tertengok semua live Ustaz tidur ni. Sebab hamba rasa cara pendekatan Ustaz tidur ni hamba rasa sangat-sangat berkesan lah kepada ribuan anak muda yang tengah live. Kadang-kadang pukul 3 pagi dia buat live, tapi masa yang sama dia boleh bagi tazkirah. Tengah main game, dia stop mata, tazkirah. Sebenarnya hamba ingat Ustaz Fikri, hamba rasa jelas dah sikit pada kita tentang persoalan kita ni. Itu game ni ada kesan yang baik,
Sebagaimana contoh satu jenis game ni yang membinakan kita ni kekuatan azam, kekuatan hubungan dan sebagainya. Kesannya baik juga, dia boleh menambahkan income ekonomi, meneguhkan ekonomi ataupun menciptakan peluang-peluang perkembangan ekonomi. Di samping itu meningkatkan knowledge, pengetahuan, ilmu. Di samping itu untuk mengeratkan silaturahim. Ini adalah unsur-unsur yang selari dengan pandangan Islam. Namun di samping itu ada kesan-kesan negatif atau kesan-kesan buruk, iaitu menyeleweng akidah, kemudian membawa kepada satu kehidupan yang bersosial tanpa batasan. Jadi jelas kepada kita dalam game tadi tidak semua game kita anggap negatif. Bahkan kita ada kesan-kesan yang baik dan positif. Namun kuncinya iaitu kawalan dan knowledge. Kita kena tahu. Kita sendiri selaku ibu bapa kena tahu, kena mengetahui tentang alam game ini. Sekurang-kurangnya kita dapat mengawal dan tahu ke mana anak-anak kita layari ataupun bermain itu. Terima kasih Ustaz Fikri. Para penonton yang dirahmati Allah SWT, masa kita amat-amat begitu galik kita ni, kita pergi kepada Ustaz Fadil. Nampak tak sabar Ustaz Fadil nak berkongsi dengan kita. Ustaz Fadil, kalau boleh Ustaz Fadil cuba berikan kita kepada kita ni bagaimana penyelesaian yang win-win situation lah, mana benar-benar semua. Tidak memberatkan satu pihak, tidak memenangkan satu yang Islam menerima dan seluruh masyarakat menerima. Dengan segala hormatnya Ustaz Fadil, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Yusri atas apa. Saya tengok tadi bila kita dengar kupasan daripada Sir Fikri tadi, yang memberi suatu gambaran yang mana menunjukkan aspek-aspek positif yang ada pada permainan game sendiri. Ya. Tetapi apabila kita tengok realiti yang berlaku sebenarnya, dia sebenarnya macam mana pun realitinya banyak yang tak terkawal daripada hak dikawal. Itu satu yang kita kena betul-betul garis bawahi lah, ataupun kita ambil tanda petik. Banyak yang tak terkawal daripada hak dikawal. Hak dikawal tu kita boleh ambil lah manfaat dia. Hak tak terkawal ni, apabila kadang-kadang mak ayah pergi kerja, anak duduk rumah, anak nak habis masa dengan apa? Kalau dulu ada mak jaga, sekarang ni mak kerja, mak sendiri pergi kerja. Jadi anak tengok TV, lepas tengok TV main game, lepas main game tengok TV pula, lepas tu derak kata pun akhirnya ni nak sebut situasi realiti sekarang ni. Jadi sebenarnya lebih banyak yang tak terkontrol daripada hak kata kontrol tadi. Penyelesaiannya Ustaz? Biar nampak macam pembangkang sikit lah. Tunggu Ustaz, nak masuk dulu ni. Tunggu dulu. Baik, tak ada masa. Baru bunga tak ada pilah molek lagi. Sila Ustaz. Jadi apabila kita tengok realiti hak berlaku ni, macam-macam lah kita tengok bila main game kadang-kadang kalau adik-beradik jadi berebut, jadi balah juga, walaupun kata tadi nak tajamkan fikiran, fokus dan sebagainya. Dari sudut baik apabila kontrol. Tapi bila anda uncontrol, menyebabkan berlaku benda-benda hak yang sebenarnya makin buah dan sebagainya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fatwa Mu'asarah disebut apa dia? Kalau duk jaga depan komputer, Syekh sebut, sampai menyebabkan terbengkalainya solat fardu seperti solat subuh dan solat-solat lainnya, maka permainan itu ataupun game ataupun kita kata galik-galik kita duk main tengok TikTok ke apa tu, semua tu dihukumkan haram, kata Syekh. Dan wajib bagi seorang ayah, dia sebut,
wajib bagi seorang ayah untuk mengatur waktu bagi anaknya tidur. Syekh Wahbah Zuhaili sebut, ayah ni dia kena atur jaga anak dia ni tidur dengan bangun. Dia kena tengok, wajib bagi ayah tadi mengatur waktu anak dia tidur dan bangun. Bangun ni untuk jaga sihat, tapi yang utama sekali kalau subuh tadi biar dia main subuh. Walaupun dan setiap sesuatu yang mendatangkan keharaman adalah larangan, hinggakan alat permainan tadi yang hukum asalnya kita kata mubah harus, dia boleh jadi kepada makruh bahkan haram. Nah, apabila tergadaikan kefarduan kita. Maka di sini yang perlu kita tengok betul-betul adalah peranan orang tua dalam melihat kepada bagaimana anak-anak ni, bagaimana dia tengok anak-anak dia ni. Kadang-kadang orang tua, ibu ayah lah ni, dia nak mudah urusan dia bagi telefon, main lah. Dia nak cara telefon dia, tapi dia lepas telefon seputar lagi ke anak dia untuk main. Dia pelepah gitu. Jadi anak-anak tadi perkembangan dia kadang-kadang tanpa kita kata kawalan ataupun bimbingan. Dilepas gitu saja. Dan kalau kita tengok kajian-kajian, mata budak ni dia tak boleh lama dengan skrin. Ya. Tak boleh lama dengan skrin. Apatah lagi kadang-kadang telefon nak mapuh dah. Nak habis bateri dah. Mapuh pula istilah tak sesuai ni. Penjelik ilmu. Telefon nak mati dah. Telefon nak habis bateri dah. Gi cocok belak. Tak boleh lamanya gini Ustaz. Tak boleh lama ni kalau skrin tu hak berfaedah. Kalau hak tidak berapa faedah tu dia rasa lama. Tak apa. Gitu kan Ustaz? Tu betul. Betul tu. Benda hak kita suka, benda hak kita suka, kalau lama tak apa. Tengok cerita lah. Tengok cerita keling 2 jam tak apa. Tapi nak suruh mengatik 2 minit suruh lama Allah 2 minit 100 tu suruh lama. 2 jam tak apa. Benda kita galik, benda kita suka, tak apa duk lama-lama. Tu pun orang gewek. Duk berjalan 5 km berjalan. Tak suruh letih, tak suruh lama. Tapi kalau mak dia suruh pergi beli nyok kedai, lama suruh. Jadi benda-benda macam tu kan, dia kait dengan jiwa. Cuma saya nak sebut sikit di sini. Realiti dengan teori, kita perlu sama-sama cuba praktikkan. Masing-masing di peringkat keluarga sebenarnya. Keutamaan di keluarga. Walaupun kadang-kadang kita kata tadi nak salah ke budak kecil ke? Tak juga. Kadang-kadang budak hak tu budak besar pun. Kata kita pergi atas sekolah asrama. Kata pergi atas sekolah tahfiz pun. Bila balik main game juga. Galik. Siapa masuk mayat pun mak kena suruh. Makan nasi pun mak kena ajak. Nah, ni apa cerita dia macam ni. Tengok tengok realiti dia. Tengok realiti. Sebab tu Syekh Wahbah Zuhaili sebut tadi, wajib bagi ibu bapa, ayah disebut, ayah di sini, untuk atur waktu anak dia. Jadi kalau kita boleh buat sama-sama kita ada standardize, kita ada satu cadangan daripada KKM bahawa Kementerian Kesihatan. Tapi Kementerian Kesihatan dia sibuk sangat kepada COVID semata-mata. Tapi banyak benda lagi yang merosakkan kesihatan. Boleh dia standard, budak-budak jangan bagi lebih 1 jam. Untuk budak-budak berapa tahun, 12 tahun ke bawah contoh. Tengok gadget. Besar sikit jangan bagi 4 jam ke 3 jam ke, hak dewasa ke macam mana. Jadi semua benda-benda ni boleh membantu masyarakat kita bagaimana untuk duduk dengan gadget ni. Sebab kita tak boleh nak lari, kita tak boleh nak pecah telefon. Dalam keadaan buruk pun kita kena guna juga sebab ada manfaat dia. Cuma kelalaian ini kalau saya sebut cerita dalam nada, kita kata nada macam pesimis sikit, kita kata ni ejen dajjal. Kita kata macam tu, dan dah pesimis lah. Tapi kita tak boleh nak kata sistem yang ada sekarang ni semata-mata salahkan Dajjal ataupun kita salahkan kita kata pihak barat. Tetapi dalam kita kata tu kita perlu juga untuk kita lebih bijak menggunakan ke arah kebaikan. Seperti mana TikTok. Dulu TikTok ni orang berjoget. Ada orang soleh, saya dapat cerita, cerita daripada mimpi dia lah. Dia tak jadi hukum hakam, cuma dalam gambaran yang dia nampak, dia kata dalam neraka tu memang ada satu tempat khusus untuk orang berjoget. Dalam neraka tu ada tempat khusus, seksaan khusus kepada orang jenis berjoget. Jadi joget-joget lah ni dia banyak dalam TikTok. Tetapi kita tengok asatizah kita lah ni dia mula masuk terjun dalam TikTok tu untuk memberi maklumat-maklumat tentang kebaikan agama, perkongsian dan sebagainya.
Jadi peluang yang kita ada dalam gundah gulana, dalam kesepitan kita ni, ditekan kiri kanan ni, sebenarnya kita ada peluang. Cuma kita bijak ke tidak guna peluang yang ada ni. Baik, jadi saya nampak yang pertama, ibu bapa mengatur walaupun anak tu dah besar. Jangan kata bila anak tu dah akhir balik umur 18, mak ayah tak payah suruh dia pergi main subuh. Kena suruh juga. Ustaz Fadil, kita rasa kita faham dah apa yang diutarakan oleh Ustaz tadi. Penyelesaian kita dalam menangani isu game ini, iaitu yang pertamanya peranan ibu bapa lah pertama sekali. Peranan ni iaitu pertama sekali ibu bapa jangan anggap benda ini remeh ataupun benda untuk melepaskan tanggungjawab. Ibu bapa kena ada ilmu supaya dengan ilmu tadi peranan ibu bapa tidak diabaikan. Yang kedua, bijak mengguna. Dalam semua benda ni, dalam hidup kita ni ada benda baik dan benda buruk setiap kita guna. Namun Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi kita kederat, kita kena bijak. Bijak membahagikan masa, bijak berfikir, bijak mengatur, bijak guna supaya ia mendatangkan manfaat. Itulah satu tip yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fadil kepada kita penyelesaian dalam isu-isu ini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di penghujung dah dalam perbincangan kita mengenai tajuk anak muda galik main game ni. Kita nampak suatu perbincangan yang membukakan minda kita betapa game ini tak boleh kita anggap benda yang asing kepada kita. Bahkan kita kena jadikan benda ini suatu benda yang boleh memberikan manfaat. Sebab itulah para ilmuwan, para pendakwah cuba mendampingkan menggunakan gadget-gadget ini supaya ia tidak bawa kelalaian kepada anak-anak kita, anak muda kita. Jadi alhamdulillah kita minta sekali lagi untuk buat rumusan ataupun kata-kata akhir bagi perbincangan kita pada malam ini. Jadi yang pertamanya kita jemput Ustaz Panisa Muhammad Fikri bagi sedikit kata-kata akhir kepada penonton kita. Jadi saya dipersilakan. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas sumbangan idea dan juga masa. Cuma Ambo sendiri sangat bersetuju dengan Ustaz Fadil sebut tadi berkenaan dengan apa yang berlaku dan realiti dan apa yang kita kena buat. Cuma buat akhirnya juga Ambo nak bermain game ni, main game ke main gapo ke, bukan Ambo cerita kebaikan tu, bukan Ambo nak suruh main game. Tapi nak ayatnya di sebalik 40% penduduk dunia yang main game hari ni, kita secara realitinya 40% ataupun ramai yang main game, kita tak boleh nak terus memberikan hukuman yang negatif pada pandangan Ambo lah. Kita bagi ruang supaya ada benda yang baik yang kita boleh cuba atasi. Dan Ambo setuju sangat. Faktor cabaran tak boleh nak hukum. Faktor cabaran ni lah faktor yang paling besar. Ambo setuju. Cabaran kawalan, faktor cabaran mengawal itu merupakan satu faktor yang paling besar kepada kita semualah untuk main game. Tapi ada 4 benda yang Ambo rasa penting sangat pada pemain game ni adalah pertama sekali solat. Main game macam mana pun waktu solat kita kena solat. Waktu solat kena sembahyang. Yang kedua ada disiplin. Maksudnya kita tak boleh main straight ikut suka kita. Ada disiplin kita. Ada waktu kita kena main game. Kita buat jadual sendiri. Kalau budak-budak nak main game kena buat jadual dia. Dia tak boleh straight main game saja. Dia kena ada jadual dia. Yang ketiga adalah ibu bapa. Ibu bapa ni merupakan orang yang sangat-sangat paling sayang kepada kita semua anak-anak. Kita kena anak-anak muda main game kadang-kadang pun kena dengar nasihat mak ayah. Kena dengar. Mak ayah ayat apa kita kena ikut. Amo teringat kalau Amo boleh sebut satu contoh Syahmi Sazli. Mengingat Syahmi Sazli YouTuber tu sebelum dia berhenti belajar
terlibat dalam YouTube sepenuh masa tu, gapo dia cerita, dia pergi tanya mak ayah dia dulu. Dan mak ayah dia kata tak apa, teruskan. Dan Alhamdulillah, kita tengok ada kesan yang baiklah kepada dia sendiri, ada kesan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah rakan yang kita pilih tu mestilah boleh saling nasihat menasihati. My game pun ada orang yang boleh nasihat. Siapa tanya semaya. Boleh nasihat. Tolong nasihat kita semaya. Lepas tu kawal masa kita, janganlah kita ni habis. Gitu. Terima kasih apa ni. Itulah simpulannya. Ustaz Fikri. Okey. Tu. Okey, Ustaz Fikri, terima kasih di atas apa ni kesimpulan ada beri 4 tip kata-kata nasihat daripada Ustaz Fikri. Ada iaitu apa ni, tidak mudah menghukum kepada pemain game ni. Yang kedua, berdisiplin. Yang ketiga, ibu bapa kena ada peranan besar. Dan yang keempatnya iaitu pandai memilih rakan. Jadi cukup baik nasihat akhir daripada Ustaz Fikri. Seterusnya kita dengar nasihat ataupun rumusan akhir daripada Al-Fadhil Ustaz Fadhil. Dipersilakan Ustaz Fadhil. Baik, dalam masa yang singkat ni ada beberapa perkara yang sebagai saya rasa boleh jadi penutup untuk kita semua. Yang pertama, insyaAllah kita tengok my game ni benda yang hiburan yang boleh jadi kata fitrah dan juga realiti yang berlaku ramai di kalangan kita sekarang. Why not? Bahasa Inggeris sikit. Kenapa tidak? Kita gunakan masa yang kita gunakan untuk my game tu, kita selitkan juga dengan benda yang bermanfaat. Baik. Macam-macam lah kita tengok manfaat tadi. Cuma saya sebut sini, kalau main game, saya nak bagi cadangan lah. Kalau kita main game, boleh sebenarnya, kalau background kepada suara game tu, kita pasang selawat ke, kita pasang zikir ke, ya. Kita main game 1 jam, dah. Kita main game 1 jam, kita main game 2 jam contoh. Dah. Dalam masa sama, background kita tu ada selawat. Allahumma salli wa sallim ala, selawat 1000 kali, 2000 kali kita dengar saja pun tak apa dah. Nah, sambil-sambil tu. Sebab apa? Sebab mungkin perkembangan kematangan rohani untuk budak-budak dia suka main sangat. Tapi bila sampai ke satu peringkat, dia akan tolak dah nak suka-suka ni, dia akan serius kepada negeri akhirat. Cuma untuk orang muda ni kalau boleh tolong sediakan tapak lah untuk persiapan tu. Kalau dia boleh buat gagah tak tidur malam, tengok-tengok bola, main game. Mudah-mudahan waktu dia tua, dia gagah juga untuk bangun qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Kalau dia boleh duduk lama main game, mudah-mudahan satu masa nanti duduk lama tadi dia tukar. Duduk main game, dia boleh tukar duduk boleh ngatik lama pada Tuhan, kepada Allah. Jadi, sediakan dulu tapak. Tapak tu dah ada, keluar tu dah ada, cuma macam mana kita nak isi. Jangan bila satu masa nak isi tak boleh. Sebab apa? Tak ada modal. Jadi mudah-mudahan jadi sebab kita tak boleh nak paksa. Jadi kematangan itu dia berperingkat. Allah lah yang hakikatnya mendidik kita semua. Jadi mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita ni saya rasa Ustaz Yusri kena sambung lagi ni. Ambo tak puas lagi kecek ni. Tidak. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat daripada insya-Allah. Jazakallah. Ustaz. Ya. Ustaz, minta maaf Ustaz. Boleh ana minta sikit sebentar ya? Boleh minta nak langgar tara ni sikit lah. Tak sampai seminit. Apa kita apa sesi akan datang. Jangan kita habis banyak nanti apa ni hilang tu. Habis modal. Terima kasih kepada Fikri dan sahabat di Meme. Anak muda ni banyak modal. Perbincangan kita pada malam ni kita dapat kedua-dua kata-kata hikmat sebagai simpulan, iaitu pertamanya kita tengok pada tajuk tadi iaitu anak muda galik main game ni, kita kena ceburi supaya anak muda kita hak minat begitu besar dalam permainan ni dapat manfaat dan dapat dibendung kepada perkara yang tidak baik. Itu benda hak utama sekali. Jadi kita ambil contoh kepada pendakwah-pendakwah kita
dia terjun dalam dunia anak muda ni, dalam main game ni, alhamdulillah dia dapat membina satu rangkaian yang boleh mendatangkan kebaikan dan manfaat. Itulah yang kita nak bawa pada akhir ni dengan hadis yang membaca mula-mula tadi, iaitu kita nak membinakan imej kita selaku seorang Muslim. Sebahagian daripadanya iaitu kita meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Dalam game tadi, kalau banyak benda yang tidak berfaedah, kita cuba untuk jadikan dia mendatangkan faedah kepada kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang pertama Muhammad Fikri Muhammad dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil Sayuti di atas kesudian sahabat berdua untuk menjayakan santai kita pada malam ni dalam program Jom Singgah Wakaf Ilmi. Dan insyaAllah pentas anak muda ni sebagaimana yang Ustaz berdua pada malam ni, kita akan ada lagi siri-siri berikutnya, mungkin tajuk yang menyentuh akan anak muda insyaAllah. Jadi terima kasih kepada para penonton kerana sudi bersama-sama kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersiaran seperti biasa, iaitu setiap malam Isnin dan setiap malam Sabtu setiap minggu. Jadi akhir kalam itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رب صل